peringkat yang kedua, tauhid fil khaliqiyah, tauhid dalam penciptaan. Satu, kita mesti mentauhidkan yang Allah tu ada. Yang kedua adalah tauhid dalam penciptaan. Berarti apa? Hanya Allah saja yang ada kuasa mencipta. Itu Allah sebagai pencipta. Jadi agama lain pun terima adanya Tuhan yang mencipta, satu Tuhan sama juga. Walaupun mereka dia cakap tak gunakan nama Allah, tapi dia percaya ada Tuhan yang mencipta. God the creator. Dia akan semua agama cakap ada Tuhan yang pencipta. Jadi di sini ni tauhid derajat peringkat atau derajat pertama dengan dua ni semua ada, semua orang ada. Semua agama, termasuk agama yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama jahiliyah, orang Arab musyrikin Mekah ni ada tauhid ini, iaitu Allah tu ada. Kalau kita nak cakap Abu Jahal tak percaya Allah tu ada, kita bingung kan? Abu Jahal faham Allah tu ada. Dan kalau kita nak cakap Abu Jahal tak percaya Allah itu pencipta, kita pun tak tahu. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kata Allah dalam surah dalam Al-Quran, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Orang-orang musyrikin akan menjawab Allah. Yang ini tak ada problem. Satu dengan dua. Dia ada tiga dengan empat ni yang mereka itu yang mereka menentang tauhid ni. Yang ketiga, tauhid fit tasarruf. Tasarruf ni saraf. Di sinilah terjadi perbezaan yang banyak antara manusia. Tauhid fit tasarruf bermaksud hanya Allah sahaja yang mentadbir dan mengurus segala-galanya. Hanya Allah yang mentadbir dan mengurus segala-galanya. Ini ada, sini ada kesilapan di antara orang Arab Jahiliyah. Kata Maulana, orang Arab Jahiliyah ni dia terbagi kepada dua dalam masalah ini. Dalam masalah ini dia cakap ada yang Allah urus, ada yang wakil urus. Dia tengok perkara besar atau kecil. Kalau perkara besar, Allah urus. Ini ikut akidah i'tiqad orang-orang musyrik. Kalau perkara besar, Allah urus. Tapi perkara-perkara kecil, maka dia ada wakil-wakil dia. Ini terjadi perbezaan. Dia percaya kepada ada wakil-wakil yang Allah wakilkan untuk uruskan. Perkara besar Allah urus. Jadi bagi kita pula, tauhid, kita mesti mentauhidkan Allah. Fit tasarruf ini dalam mentadbir dan mengurus ni hanya Allah saja. Sekecil mana pun perkara Allah urus. Jika kamu kehabisan garam, Allah Subhanahu Wa Taala akan uruskan perkara itu. Apa saja, sekecil mana pun, tali kasut kamu putus, minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita tahu yang benda-benda ni semua Allah urus. Ini terjadinya kata Maulana, ada yang terima dan ramai yang tak terima. Ada yang boleh terima, hanya Allah saja yang menguruskan. Ada yang tak boleh terima, tak ada. Ada yang itu. Kerana salah faham di sini akan memberi kesan kepada tauhid yang keempat. Tauhid tasarruf ni dia ada kaitan dengan tauhid dalam ilmu. Jadi bila mereka yang berpahaman ada makhluk yang mengurus, ada makhluk yang mentadbir, tentu makhluk tu mengetahui. Jadi kalau kita cakap tak, Allah yang mengurus dan Allah yang mengetahui, betul tak? Kita cakap Allah yang mengurus, ada Allah yang mengetahui. Maulana kata bila manusia jenis ini dia tak jelas dia punya tauhid dalam tasarruf ini, dia kata ada yang manusia tahu dan manusia urus. Sebab itu dia cakap, dia buat contoh, bukan saya. Tuan-tuan kalau tak setuju, tuan-tuan pergi Terengganu, pergi berdebat dengan dia. Berdebat dengan saya. Saya tak ada masa nak layan orang nak debat-debat ni kan. Dia kata manusia akan pergi ke kubur untuk minta. Kerana apa? Dia ada keyakinan ni, orang tu tahu, orang dalam kubur tu tahu apa permohonan dia.
orang dalam kubur tu boleh uruskan permohonan dia. Nampak tak? Yang sinilah manusia terjatuh. Orang musyrik pun dia rasa ada orang selain daripada Allah yang tahu, macam kawan saya. Dan dia cakap dia di antara orang-orang yang berilmu tau. Orang berilmu dengan kawan-kawan dia, dia ceritakan pergi jumpa seorang syekh. Orang alim. Jumpa seorang syekh. Ini semua yang pergi semua bukan ustaz punya level saya tak jadilah. Dia maulana jugalah, maulana yang tinggi-tinggi punya. Dia dengan kawan-kawan dia pergi jumpa dengan seorang syekh lagi berilmu lagi. Berbual. Seorang kawan dia cakap, syekh ni tahu apa dalam hati kita. Dia cakap, macam mana ni orang ni? Tak jelas dia punya ilmu tauhid dia. Itu ulama tu boleh cakap orang syekh ni tahu macam tahu tahu apa dalam hati orang ni, apa dalam itu. Ini yang tak jelas. Tauhid dia dah lari. Dia sendiri cakap tauhid kawan dia tu, bila dia dengar dia terkejut. Belajar tinggi melampau, tapi masalah tauhid tak jelas. Bila kita cakap ada orang yang tahu lebih daripada Allah, selain daripada Allah ada orang yang tahu. Jadi bila kita merasa ada selain daripada Allah boleh uruskan, itu bawa kita kepada tauhid yang syirik. Dalam tauhid yang keempat, iaitu tauhid dalam ma'budiyah, dalam ubudiyah, dalam beribadat. Bila kita tahu, bila seorang itu tahu, dia yakin yang orang dalam kubur ni tahu apa isi hati dia, dengar apa cakap dia, boleh uruskan permintaan dia, baru dia berdoa. Itu termasuk syirik. Itu dia akan berdoa kepada orang ni. Bila dia tahu, orang ni tahu apa yang dalam hati dia, dan orang ni boleh uruskan, yang si mayat tu, si mati tu boleh uruskan apa permintaan dia, maka dia akan masuk kepada syirik. Itu yang keempat ni. Level keempat, tauhid ma'budiyah, ataupun ubudiyah ni, iaitu hanya saja Allah yang layak disembah dan diibadah. Inilah perbezaan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Jadi seorang Muslim, jadi dia kaitan 3 dengan 4 ni. Yang 3 dengan 4 ni ada masalah sikit. That means ada orang ni dia daripada dia tak jelas, dia tidak mentauhidkan Allah dalam 3 tu, dia akan pergi ke 4. Macam kawan saya pernah, saya duduk dengan dia gini, dia kata, moga-moga malaikat datanglah. Ada malaikat di sekitar dia, malaikat tolonglah kita lah. Aku ni tak ada itu. Dia pergi berdoa dengan malaikat. Nampak? Ini orang belajar juga tau. Orang belajar juga. Ilmu bukan cetek-cetek punya. Dia cakap dengan saya punya apa? Malaikat pula. Kenapa nak berdoa kepada malaikat? Apa masalah? Jadi bila meyakini ada selain daripada Allah, malaikat, Maulana selalu buat contoh. Yang 4 ni biasanya orang buat syirik. Ada tak? Pertama malaikat, kemudian adalah jin, kedua adalah jin, kemudian adalah nabi, para nabi. Ketiga adalah wali, orang-orang saleh, orang-orang baik. Ini 4 ni. Malaikat, jin, nabi atau orang saleh. Mereka rasa wali ni tahu. Wali ni tahu kita datang sini. Wali ni boleh uruskan, boleh bawa kita punya doa, kita punya doa. Jadi merasakan ada wakilnya. Jadi bila dengan keyakinan ini, barulah terjatuhnya penyembahan, ibadat, doa, permohonan, penyembahan. Sebab tu kita cakap doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Takkan otak ibadah ni kita boleh serah kepada, kira sujud dengan doa ni, mana lagi hebat?
Sujud, awak rukuk dengan doa, mana lagi hebat? Ya. Kan kita dah baca doa mukhul ibadah. Doa itu apa? Otak ni ibadat. Sujud bukan otak ni ibadat. Takkan kita sujud, kita hanya sujud kepada Allah. Takkan doa kita boleh serahkan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mukhul ibadat. Okey, kita nak cakap apa pun, Maulana selalu cakap, kita nak cakap kita boleh doa kepada si ini, si fulan, orang mati, orang hidup, gini semua, bawa dalil. Senang je. Bawa daripada Al-Quran dalil yang bolehnya memohon kepada orang yang dah mati atau orang yang gaib tu, orang apa, bawa dalil. Ada tak ayat Quran? Bawa dalil. Itu aja dia cakap.